insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atqaril ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa ta'bil bi ilmi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi yasir wa la tu'sir wa ablana nurana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan-Nya pada kita semua. Pada malam ni dapat kita menyambung kuliah yang tertangguh sebulan. Minggu yang pertama tu saya tak sihat. Yang kedua, abang saya pula meninggal dunia. Itulah pada masa yang sama. Ya, alhamdulillah dapat sama malam ni berbalik daripada Perlis, hantar anak saudara kahwin. Jadi banyaklah urusan-urusan keduniaan. Tetapi semuanya itu untuk menambahkan hubungan silaturahim di kalangan kita. Semoga kita semua diberikan keampunan oleh Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita sekarang ni masuk pada malam yang ke-9 Zulhijjah. Malam 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni kalau ikut perkiraan bulan Islam, dia merupakan hari Arafah lah. Wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji yang wajib ditunaikan. Barang siapa yang tak dapat wukuf di Arafah, maka dia tidak ada haji. Barang siapa yang tidak mendapat Arafah, Nabi kata, maka dia tidak dapat haji. Jadi Arafah ni dia punya kata kunci yang paling utama sekali dalam ibadah haji. Dia merupakan rukun. Rukun haji dia tidak sama dengan wajib haji. Rukun haji kalau tak buat batal kita punya haji, tapi wajib haji boleh dilaksanakan dengan bayar daf. Itu beza dia. Jadi amalan yang paling penting yang dilaksanakan sempena dengan hari Arafah ni, Yaumul Arafah ni, ialah kita mengerjakan puasa sunat. Disunatkan kita berpuasa pada esok hari. Walaupun telah ada hadis-hadis mengatakan bahawa kita dah mula disunatkan berpuasa mulai 1 Zulhijjah sehingga 9, tetapi 9 Zulhijjah itu merupakan hari yang sangat dituntut, sunat muakkadah, sunat muakkad. Kita berpuasa pada hari Arafah. Dan ramai orang terkeliru. Macam tahun lepas, hari Arafah di Malaysia baru 8 Zulhijjah, sedangkan di Mekah hari Arafah dah 9 Zulhijjah. Jadi kita kata kena ikut apa Mekah, sebab Mekah Arafah, tapi tidak tepat. Arafah tu jatuh pada 9 Zulhijjah. Bila jatuh 9 Zulhijjah, dia tidak kembali kepada tempat berlakunya Arafah. Dia kembali kepada tempat kita merayakan Zulhijjah itu.
ikut tempatan. Dalam kaedah fiqh dia sebut al-aslu bara'atu zimmah. Tempat yang asal itu kembali kepada tanggungjawab. Oleh kerana Arafah itu jatuh pada 9 Zulhijjah, maka 9 Zulhijjah itulah yang dikira kepada asalnya. Jadi kalau kita di Malaysia 9 Zulhijjah jatuh hari Rabu, kena hari Rabu lah kita puasa. Jadi tak timbul lah. Kalau dekat Mekah hari puasanya hari Selasa, kita nak ikut Selasa tak tepat. Tapi kebetulan tahun ni memang 9 Zulhijjah dengan kita sama. Tapi tahun lepas tak sama. Itu yang jadi kecoh. Ada kata kena puasa ikut yang ada di Mekah, ada kata kena ikut 9 Zulhijjah. Yang tepat mengikut kaedah fiqhnya lah kembali kepada asal waktu tempat itu. Oleh kerana 9 Zulhijjah itu merupakan hari Yaumul Arafah, maka 9 Zulhijjah itulah tempat masa kita untuk berpuasa. Kalau kita duduk di Antartika, di Antartik, lagi agak berbeza. Sebab sana malam 6 bulan, siang 6 bulan. Macam mana kedudukan kalau kita nak berpuasa? Kalau kita nak ikut puasa, makna puasa iaitu kita meninggalkan makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Cuba bayangkan kalau kita nak ambil waktu 6 bulan itu kalau duduk di Antartik dan Antartika. Disebab itu kembali kepada asal, al-aslu bara'atu zimmah, kembali kepada tempat kita, asal kita. Kalau dia asalnya, memang dia asalnya dekat Antartik, dia kena kembali kepada waktu antarabangsa, waktu Mekah. Kalau kita dia asalnya daripada Malaysia, maka dia kembali kepada waktu Malaysia. Kalau dia daripada Eropah, dia kena kembali pada waktu Eropah. Kalau dia daripada Australia, dia kena kembali pada waktu Australia. Di Islam ni sangat mudah. Al-Islam musir wala tu'asir. Islam tu dah mudah. Tapi jangan kamu permudahkan lagi. Jadi kembali kepada asal. Kalau kita ikut berapa jam, 9 jam, 10 jam, ikutlah waktu yang kita berpuasa itu di Malaysia. Jadi kalau Arafah itu berlaku pada 9 Zulhijjah, kita ikut masa tarikh 9 Zulhijjah di tempat kita. Sebab tempat kita tidak berlaku ukuf. Ukuf hanya berlaku di Mekah. Dia tidak berlaku di Malaysia. Jadi tetapi Nabi dah kata ukuf itu pada 9 Zulhijjah, maka kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi besok kita digalakkan berpuasa. Dan dalam Zulhijjah ni Nabi kata perlu perbaiki hubungan silaturahmi di kalangan kita. Dan kita digalakkan sebelum Aidil Adha, digalakkan kita bermaafan. Walaupun meminta maaf ini mesti dibuat hari-hari. Apatah lagi dosa kita kepada mak bapak kita. Tetapi waktu yang paling utama yang Nabi galakkan kita bersilaturahmi ialah kita bermaafan sebelum kita menyambut Aidil Adha. Aidil Adha ni kelebihannya lebih daripada bulan perayaan Islam yang lain. Lebih daripada Aidil Fitri. Sebab Aidil Fitri ni kita menyambutnya hanya pada satu ketika saja, satu hari je. Sedangkan Aidil Adha ni kita sambut dia daripada 10 Zulhijjah sampailah hari Tasyrik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang dipanggil hari-hari Tasyrik. Hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Kita tidak boleh puasa pada Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Pada 11, 12 dan 13. Mana kalau kita sambut hari raya pada hari Khamis, kita boleh melakukan ibadah korban dan kita boleh bertakbir hari raya Aidil Adha sampailah pada hari Ahad sebelum waktu selepas solat asar.
Bila kita dah solat asar, tunggu maghrib tu kita dah tak boleh lagi melakukan ibadah korban dan juga kita melakukan takbir. Baiklah, nanti kan saya nak sentuh tentang korban ni. Bila kita nak sambut Aidil Adha, dia mempunyai perbezaan dari sudut amalan. Aidil Adha ni merupakan hari raya yang kita dikendaki berkorban. Dan di situ juga terdapat perkara yang paling mulia, iaitu kita semayang sunat Aidil Adha dan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kenapa kita disunatkan kita bertakbir? Kerana mengambil sempena kejayaan Rasulullah dan orang-orang Islam memasuki kota Mekah selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah, masa perjanjian Hudaibiyah, umat Islam tak boleh masuk Mekah pada tahun itu, tetapi boleh datang pada tahun hadapan. Maka mengikut perjanjian itu, orang Islam, Nabi SAW pun mengerjakan umrah pada tahun depan, dapat masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Hasil daripada kebijaksanaan Rasulullah memimpin dalam perjanjian Hudaibiyah. Walaupun ada sedikit berlaku persisian pandangan antara Rasulullah dengan Saidina Umar, tetapi Umar tidaklah dia mengajuk. Umar tidaklah mengajuk bila pandangan tu tidak diterima. Tak adalah Umar meninggalkan jemaah. Umar tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan Umar sendiri bersama-sama dengan sahabat berlaku dikatakan bai'atul ridwan, pakatan setia untuk membela kematian Saidina Osman yang dikatakan telah dibunuh semasa berlaku perundingan antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Sampai tahap macam tu diadakan bai'atul bai'ah. Kadang-kadang orang kita bai'ah ni salah faham. Bai'ah ni lah satu ikatan setia yang paling tinggi dalam Islam, sampai kita terpaksa menggadaikan nyawa dan harta kita. Itu dipanggil bai'ah. Jadi bai'ah yang dibuat oleh para sahabat dan Umar turut serta. Walaupun Umar berlaku persisian pandangan dengan Nabi dalam perkara yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan hasilnya tahun depan Nabi dan para sahabat dapat masuk ke Mekah dalam keadaan yang sangat aman. Dan di situ Nabi telah pun mengucapkan takbir ini, Allahu Akbar walillahil hamd. Masuk dalam Mekah, tunjukkan akhlak murni Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka. Orang kafir tak suka kita sebut la ilaha illallah wahda. Kan orang kafir ni dia syirik. Bukan saja syirik menyembah patung berhala apa semua, bahkan syirik kepada undang-undang peraturan Allah Ta'ala. Dia tak boleh terima undang-undang Islam. Tapi Nabi dan sahabat masuk ke Mekah sebut tentang kehebatan Islam itu sendiri. Walau karihal kafirun, ada pandangan sahabat kata lagi walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Walaupun tak disukai oleh orang kafir, walaupun tak disukai oleh orang-orang fasik, orang munafik, tapi kau kena sebut juga Islam ini. Sebut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun mereka tak suka. Kita kadang tidak, bila orang bukan Islam kata
Lah you kalau nak I sokong you janganlah buat Islam, okey? I tak akan bawa Islam. Kita tangguh dulu. Kita menang besok baru kita perjuang Islam. Itu bengong. Nabi dah kata walau karihan kafirun, walaupun tak disukai. Maknanya bila orang-orang muka Islam, orang musyrik Mekah, mereka lari ni dekat, dia takut. Sebab dia bayangkan Islam ni sangat fanatik, Islam ni sangat melampau, Islam ni ganas, dan dibayangkan begitu. Dan kebetulan pula dalam peperangan sebelum ni mereka semuanya kalah, kan? Maka mereka dah bayangkan Islam ni seolah-olah Islam ni satu agama yang boleh membawa bencana. Tapi bila orang Islam masuk ke dalam kota Mekah, tawaf, mengerjakan ibadah umrah dan dapat menyebut kalimah-kalimah yang mulia itu, mereka rasa tertarik hati. Mereka yang berada di lereng-lereng bukit Mekah itu perhatikan akhlak orang Islam. Tak ada pula, itu bagus, baik. Yang akhirnya kesan daripada itu berbondong-bondong ramainya orang-orang musyrik Mekah masuk Islam. Dengan dakwah bilhal ini ditunjukkan dakwah bilhal dengan peribadi Nabi, dengan peribadi para sahabat dan orang-orang Islam. Mereka rasa sangat suka dan selesa dengan keadaan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Masuk Islam. Antaranya yang masuk Islam itu ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk Islam sebab dia rasa kalimah yang dibawa itu ditegaskan oleh Nabi dan Rasulullah dan juga para sahabat dan umat Islam. Dia tegaskan tentang hidupnya Islam itu kerana Allahu Akbar. Itu hebatnya Islam. Kecintaan kita kepada agama itu mesti melebihi kecintaan kita kepada dunia. Kita kan nak dunia dulu. Nak dunia. Asal dapat dunia, akhirat kemudian. Mana boleh. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Allah Taala sebut akhirat dulu. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah apa-apa bahagian yang telah aku berikan untuk daral akhirah, untuk akhirat kamu. Kemudian bola Allah Taala sebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagian kamu dekat dunia ni. Akhirat dulu fikir. Sebab dunia ni dunia mazra'atul akhirah. Nabi kata dunia ni tempat kita menuai untuk akhirat. Jadi kita buat dunia ni untuk akhirat. Jadi fikir akhirat, barulah dapat dunia. Tapi kalau kita fikir dunia, kita belum tentu dapat akhirat. Kalau kita fikir dunia, belum dapat akhirat. Tapi kalau kita fikir akhirat, dunia berada pada tangan kita. Kalau kita fikir bangsa, belum tentu lagi kita dapat Islam. Tapi kalau kita fikir Islam, dah tentu dia ada bangsa di situ. Kalau kita orang Melayu, dapatlah kemuliaan bangsa Melayu dalam Islam. Kalau kita bangsa Cina, dapatlah kemuliaan bangsa Cina dalam Islam. Kalau kita bangsa India, dapatlah kemuliaan bangsa India dalam Islam. Kalau kita Arab, dapatlah kemuliaan Arab itu dalam Islam. Tapi kalau kita berjuang untuk bangsa saja, belum tentu dapat Islam. Berjuang untuk Melayu, belum tentu dapat Islam. Berjuang untuk bangsa Cina, belum tentu dapat Islam. Tapi kalau kita berjuang untuk Islam, sebab itu dia menjadi kepentingan kepada semua bangsa. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu itulah orang yang paling kuat takwa dia. Tak kira kau bangsa apa. Sebab tu Mekah orang datang berbondong-bondong pada pelosok dunia. Min kulli fajil amik, daripada seluruh pelosok dunia datang ke Mekah dengan kemuliaan Islam itu. Dengan sebab strategi Nabi menghadapi musuh itu betul. Sebab itulah bila kita sambut hari raya, kita dikendaki sunat kita bertakbir. Dan pada hari raya saja, kenapalah pada hari perayaan kita bertakbir? Kan hari perayaan ini kita seronok, sepatutnya macam Saloma dan dandu bunyi mercun. Piramid dia 6 perantau. Tapi tidak, Islam tak suruh begitu.
Islam suruh hiburan kamu ialah membesarkan Allah. Perayaan itu kamu membesarkan Allah SWT dengan nikmat yang diberikan. Sebab tu dalam lafaz takbir tu dia ada 4. Pertama takbir, yang kedua tasbih, yang ketiga tahmid, yang ketiga tahlil, 4 tahlil. Dan sangat sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyuruh kita menghiaskan hari raya kita dengan memperbanyakkan takbir, tasbih, tahmid dan juga tahlil. Jadi kita banyakkanlah takbir. Sebab itulah sempena dengan Aidil Adha yang kita akan sambut ini, kita kena gunakan sepenuhnya waktu itu dengan kita bertakbir. Mengikut adat orang Melayu, adat. Bila hari raya, haji, raya puasa, kita pun bertakbir dari rumah ke rumah. Tak apa. Walaupun tu tak Nabi tak buat. Tapi oleh kerana dia merupakan satu perkara yang kita raikan, maka perkara itu menjadi sunnah. Yang takbir tu je sunnah. Dari rumah ke rumah tu dia jadi sunnah juga. Sunnah kita mengeratkan silaturahmi di kalangan jiran-jiran tetangga. Daripada kita memekik, melolong, memekak, kita bertakbir. Setengah tempat dia bertakbir dalam masjid, dalam surau. Setengah tempat daripada masjid surau dia bergerak ke rumah. Setengah tempat dia buat tiap-tiap waktu solat. Lepasnya solat zuhur takbir, lepas solat asar takbir, lepas solat maghrib takbir, sampailah hari tasyrik yang terakhir pada 13 hari bulan Zulhijjah itu. Jadi kita ambil. Tetapi Aidil Adha yang paling mulia itu ialah dengan kita melakukan ibadah korban. Saya dah terangkan dalam kuliah dulu tentang perlunya pengorbanan, seperti kita mengambil pengorbanan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tak nak saya ulang lagi lah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad dengan kurniaan Al-Kautsar. Al-Kautsar ni ialah dikatakan perigi yang dihaskan kepada Nabi, yang akan dapat diminum oleh umatnya yang rapat, yang mempunyai syafaat, yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang dapat syafaat Nabi? Pertama, Nabi kata ialah orang yang selalu menyebut nama aku dan dia berselawat. Bila nama aku sebut Muhammad Rasulullah SAW, maka kita pun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ini dapat syafaat. Yang kedua, orang yang dapat syafaat aku ialah orang yang menghidupkan sunnah aku. Sunnah Nabi banyak. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang haram. Sunnah wajib kita dah tahulah. Solat, puasa, zakat, haji, zakat. Sunnah yang sunat, bersedekah, perkara-perkara berkaitan dengan peribadi Nabi, cara Nabi berpakaian, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi bergaul dengan isteri, bergaul dengan para sahabat, bergaul dengan orang ramai. Sunnah yang sunat. Sunnah yang haram ada, sunnah yang harus, perkara-perkara berkaitan dengan apa yang Nabi makan, apa yang Nabi tak makan. Pernah sahabat dalam satu musafir, tak ada makanan, sahabat ni nampak dab ni bukan, kita tak boleh terjemahkan dab ni dengan biawak. Biawak haram sebab lidah bercabang. Dab ni dia tak ada, lidah dia macam lidah biasa, dan dia tidak ada kuku dia macam kuku ni, dia tak ada kuku tajam. Jadi bawa pada Rasulullah, lidah para sahabat dah dah bakar, Rasulullah tak makan. Tapi Rasulullah tak larang pun pada sahabat nak makan. Itu dipanggil takrir. Akuan Nabi. Nabi tak makan, Nabi tak juga melarang, bermakna harus.
Dan peringkat dia makruh jugalah. Jadi maknanya itu sunnah juga. Ada sunnah yang haram, kita tak boleh buat macam Nabi buat. Kahwin Nabi kahwin sampai 11, kita tak boleh lah. Kita boleh kahwin sampai 4, nak 5 terpaksa kita ceraikan 1. Jadi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus makruh, dan ada sunnah yang haram. Sunnah berkorban ini yang diambil daripada peristiwa Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di atas pengorbanan itu Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Nak bayangkan betapa ikhlasnya Nabi Ibrahim dan ikhlasnya Nabi Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah ma'as sabirin, kata Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, aku telah bermimpi pada malam tadi, telah 3 malam Nabi Ibrahim mimpi yang dia dapat sembelih anak dia, kena sembelih anak dia. Adakah engkau bersedia untuk disembelih? Mazatum maru, adakah engkau tak bersedia? Maka kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Buatlah, nescaya engkau akan lihat aku ni orang yang sabar. Nak menunjukkan ikhlas Nabi Ismail alaihissalam, dia pergi, Nabi Ibrahim dah tunggu dekat Mina, tempat korban yang ada sekarang ni. Tunggu. Nabi Ismail tempat korban Nabi bukan dekat Mina, dekat Arafah. Kalau tuan-tuan pergi haji nanti, tuan-tuan dah pergi umrah, dia ada tempat korban kan? Tempat korban Nabi Ismail tu ada. Nak pergi tu. Lalu Mina. Nabi dah tunggu dekat Arafah ni. Sedangkan Nabi Ismail bergerak daripada Mekah nak menuju sana, lalu dekat Mina. 3 kali syaitan telah pun menggoda supaya Ismail ini meninggalkan niat dia untuk pergi disembelih. Sebab itulah kita melakukan ibadah melontar jadi wajib. Wajib, dia bukan rukun, wajib. Bagi orang tak mampu, dia boleh upah orang. Wajib. Melontarlah di Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula. 3 kali. Yang Nabi Ibrahim dengan batu, baling batu syaitan itu melambangkan bahawa kita ni bukan saja baling syaitan dengan batu, bahkan kita kena baling syaitan daripada diri kita. Al-ajalatu minasyaitan, Nabi kata. Gopoh gapah tu perbuatan syaitan. Kita tak boleh bergopoh gapah. Nabi Ibrahim tu steady, ambil masa. Nabi Ismail begitu juga, ambil masa. Kalau Nabi Ismail ambil sifat gopoh gapah, al-ajalah, dah tentulah dia tidak akan mengikut kehendak bapak dia dan dia lari. Jadi 3 kali syaitan menggoda, 3 kali dia baling dengan batu, menunjukkan bahawa pada kita kena membaling sifat-sifat syaitan yang ada pada diri kita. Sebab itulah kita digantikan dengan korban kibas, turun kibas. Jadi kemudian para ulama telah melihat hukum qiyas ini. Di mana zaman Nabi dilakukan ibadah korban tu, ada yang dengan unta, dan lembu, kambing, kibas, biri-biri. Jadi mana itu qiyas. Jadi kita kat Malaysia ni, dulu kita kat Malaysia ni lembu pun kurang. Yang banyak apa dia dulu? Kobau. Kat Kampung Den, Kampung Malak tu kobau banyak lah. Kobau balau. Kalau nak cari kebau lah, Allah tak nampak. Saya tak nampak kat kampung saya kebau. Dah tak ada dah. Dulu kalau kat sawah Kuala Balak sampai Tanjung Dara tu, kebau saja. Sampai satu kerja kita duduk dekat sawah, jaga sawah daripada masuk ke kebau. Kan tak ada dah. Sawah pun dah tak ada. Bangau pun tak jumpa. Kerbau. Jadi disabitkan kerbau ni, bayar zakat tak bayar zakat? Ini dikatakan qiyas. Kita sumber ada 4. Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Qiyas ini.
Mana perkara-perkara yang tak ada dalam hukum tapi kalau dia ada bersamaan, maka dikiaskan. Misalnya kerbau dikiaskan dengan lembu. Dia ternakan, dia makan rumput, dia boleh dipiara. Kemudian ni saiz dia macam lembu, maka dia wajib keluarkan zakat sama dengan lembu. Kalau akan datang ditakdirkan rusa pula, orang dah ternak rusa, dah boleh bebas, rusa ni boleh ada belakang rumah, kita boleh ternak lah, boleh apa, maka kalau boleh tak keluar zakat? Kena keluar zakat. Maka dikiaskan, saiz rusa ni besar mana? Adakah besar lembu? Tak ada kan? Mungkin besar kambing Jampari tak? Maka dikiaskan dengan kambing. Tapi buat masa ni rusa belum lagi dia jadi binatang ternakan yang dia masih lagi meliar. Walaupun diternak tapi dia masih lagi meliar. Sebab tu belum ada lagi fatwa untuk mewajibkan ternakan rusa, belum lagi. Tapi babi kena pun tak boleh pula, sebab dia 4 kaki. Sebab babi dia tak termasuk dalam binatang-binatang yang suci, yang halal. Dia haram mutlak. Babi ni haram mutlak, dia tak macam anjing. Dulu heboh pasal touchdog kan. Anjing ni dia tidak haram mutlak, dia haram tapi bukan mutlak. Sebab anjing boleh digunakan untuk berburu, anjing boleh digunakan untuk jadi security. Cuma pengawalan dari sudut ailio dia, bulu dia, itu yang kena jaga-jaga. Tetapi babi dia haram mutlak. Tak boleh kita buat patty. Alah cantik-cantiknya babi ni tak boleh. Sebab dia haram mutlak. Baik. Bila kita nak berkorban, bila Allah Ta'ala kata aku dah kurniakan kau dengan nikmat yang banyak-banyak ni, maka hendaklah fasalli, hendaklah kau solat kepada aku. Itu syarat pertama. Saya dah sebut dulu. Fasalli li rabbika, maka hendaklah kau solat kepada Tuhan kau, wanhar, dan hendaklah kau berkorban. Mana korban ni jatuh nombor berapa? Jatuh nombor 2. Sebab itu dia sunat. Tapi ada pandangan-pandangan lain lah. Korban hendaklah diselaraskan dengan solat. Orang yang nak berkorban kena selesaikan solat dulu, kemudian boleh berkorban. Kalau dia nak berkorban, solat tak selesai, korban itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Macam jadi kisah Qabil dengan Habil. Kenapa Habil tak diterima, Qabil terima? Pasal Habil dia tidak ikhlas. Ikhlas dalam kita berkorban, yang pertama mesti solat. Itu tanda ikhlas. Kalau kita katakan aku ikhlas ni nak korban, tapi tak solat, itu tak ikhlas namanya. Dia mesti solat dulu. Itu perkara yang pertama yang ditekan dalam Quran. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kalau kau buat korban pun, kalau Allah Ta'ala tak terima, tak guna juga dengan apa yang kau buat korban. Jadi sia-sia. Kita tidak mau ibadah korban ni jadi adat, kita kena jadi ibadat. Baik, macam mana nak berkorban? Apa hukum korban? Hukum asalnya lah sunat, sunat muakkad. Tetapi ada pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahawa bagi siapa yang berkemampuan pada tahun itu, dia ada kemampuan, dia ada kelebihan yang banyak, wajib bagi dia korban. Tapi kalau dia ada kelebihan yang setara saja, maka jadi sunat. Tapi kalau dia ada kelebihan yang melebihi daripada apa yang dia boleh gunakan hal-hal keduniaan ini, maka ada pendapat mengatakan wajib bagi dia korban. Tapi hukum asasnya adalah sunat. Siapa yang nak korban? Siapa? Orang yang mampulah, individu, seseorang.
Boleh tak secara berkelompok? Boleh. Tetapi naklah disabitkan dengan jenis korban yang nak dibuat. Kalau kambing, seko untuk seorang. Kalau lembu, kerbau, unta, itu boleh. Itu ijtihad ulama dulu, boleh 7 orang. Bermakna korban ini diberikan kepada individu. Kalau dia kelompok pun seorang. Dia tidak boleh korban oleh persatuan. Persatuan penduduk Taman Bukit Rambai nak buat korban. Ini duit persatuan penduduk taman 4,000. Ambil 4,000 ni buat korban, tak boleh. Sebab tak ada individu di situ. Tapi kalau katalah penduduk taman ini dia ada duit, dia beli lembu seko. Lembu seko tu 2,000 saja. Kemudian dia offer pada siapa yang nak buat korban, beli daripada dia, pada penduduk taman ni, dengan nilai RM300 satu bahagian, itu boleh. Dan duit itu diberi kepada penduduk taman lah. Tapi lembu tadi atas nama orang, individu. Dia tidak boleh atas nama. Tapi kalau dia nak beri, aku ni penduduk taman ni, aku nak RM500, RM300 sedekah, tak boleh. Dia mestilah jelas akad itu. Sebab kita nak binatang korban tu dia panggil milik sempurna. Tahtal milk, milik sempurna. Yang dipunyai oleh orang yang punya diri itu, bukan di atas awang-awangan. Katalah saya ada syarikat Ustaz Enterprise, saya untung, saya kata ini ambil 5 ekor untuk korban syarikat saya, tak boleh. Waktu orang nak sembelih tu, nak macam mana, niat macam mana? Saja aku sembelih atas nama syarikat ini, mesti atas nama orang. Kalau syarikat itulah kata syarikat saya ada pekerja-pekerja, saya ada katalah 20 orang, 30 orang, maka saya kata seko ni untuk bahagian kau 7, seko untuk kau 7, ni dah bahagian kau, itu boleh. Sebab kita telah menyerahkan bahagian itu kepada milik sempurna. Tapi kalau saya syarikat, engkau ahli syarikat, kalau nak korban, engkau sedekah dekat syarikat seorang RM250, tak boleh. Sebab dia bukan milik sempurna. Jadi kita kena faham benda-benda yang, kalau tidak dia tak jadi korban, dia hanya jadi sedekah. Sama juga macam orang bayar zakat fitrah selepas sembahyang sunat Aidil Fitri. Dia dah terlambat, lepas dia teringat, dia balik dah jam gila kata. Dah sampai dah terlupa, malam tu dia tak boleh nak ni. Dia sampai dekat kampung dia pada pagi pukul 8 sampai rumah. Lepas tu pergi sembahyang raya, tak sempat nak bayar fitrah. Maka dia pun bayar selepas itu. Maka dia tidak jadi fitrah, dia jadi sedekah. Maka dia kena bayar tahun depan qadha. Begitu juga dengan korban. Dia mesti milik sempurna, yang orang yang nak korban itu mestilah atas nama individu, walaupun dalam kelompok bahagian 7. Jadi kena faham. Jadi kita tak nak ada kekeliruan dalam perkara-perkara ini. Sebab kita takut makna korban itu tak dipahami. Sebab kita ambil jalan mudah, jalan pintas. Kalau tidak, dia tak jadi. Kalau kita nak buat, boleh buat, tapi jangan nama korban, kita nama sedekah. Niat sedekah, makna waktu sembelih tu, ni sedekah daripada polan. Dia tak dikorban. Sebab nilai korban tidak boleh dinilaikan dengan tukar ganti. Dia mesti daripada individu. Boleh atau tidak? Kita nak korban,
tiba-tiba kita mati, besok meninggal dunia, nak korban hari Khamis, gantikan dengan orang lain, boleh atau tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah niat korban itu kepada individu itu. Dan boleh tak kita korban atas nama orang yang dah mati? Pun tak boleh. Dia jadi, bahagian itu jadi sedekah. Korban tadi tetap korban lah, yang mana yang kalau lembu di 76 itu, jadi kalau dia kata dia nak korbankan seekor lembu untuk seorang dia, dia jadi sedekah. Dia tidak jadi korban. Korban ini untuk orang yang hidup. Baik, persoalan lagi. Bagaimana pula kepada orang yang belum akikah? Boleh tak dia buat korban? Dah akikah belum? Kecil-kecil dah bapak dah akikah kan? Jadi boleh buat korban. Hairi dah akikah? Ayah akikah kan? Oh, buat sendiri. Ni pun kena faham. Kekah ni ialah tanggungjawab mak bapak, bukan tanggungjawab kita. Kalau kita tak dikekahkan, kita tak perlu kekahkan diri kita. Boleh faham tu? Akikah ni, boleh tak kita buat akikah bersama dengan korban? Jawapannya boleh. Kalau seseorang anak itu belum dikekahkan, maka afdal dia sebut kekah korban tu kemudian. Tapi kalau anak tu telah dikekahkan nak buat korban, maka afdalnya ialah korban. Baik, soalnya, kalau macam saya ni dah yatim kematu, datu ni, bapak saya tak kekahkan pun saya lagi, perlu tak saya korban dulu ke saya kekahkan diri saya? Maka jawapannya saya hanya korban, tak perlu kekah. Sebab tak perlu kekah tadi, tanggungjawab siapa? Bapak kita. Jadi kita nak tunggangan, kita ambil korban. Itu hak kita. Kita kena meraihkan keadaan bapak kita dulu. Mungkin dulu bapak kita susah, kan? Ini susah kita. Tapi Islam ni sangat cantik. Tak boleh kekah korban. Baik. Jadi akikah ni kepada pertama muakkadahnya, dia sunat muakkad kepada anak-anak yang belum baligh. Tetapi waktu afdalnya ialah seminggu 7 hari selepas dia dilahirkan. Itu waktu afdal. Tapi muakkadahnya, muakkadnya sebelum dia baligh. Maknanya sampai umur berapa tahun tu? Boleh sampai umur, kalau perempuan mungkin 9-10 tahun, 11-12. Lelaki mungkin kalau dia gatal sikit 12 tahun, kalau dia dah mimpi awal. Biasanya 15 tahun. Tapi kalau selepas 15 tahun bapak dia barulah nak akikahkan dia, umurnya dah 18, 17, baru nak kekah bulan, aku nak kekahkan anak aku. Boleh? Jawapannya boleh. Dia jadi sunat saja, dia tak jadi sunat muakkad. Jadi sunat saja. Jadi kalau kita bertembung antara korban dengan kekah macam tu, elok kekahkan dulu, kemudian baru korban. Kalau dia ada, katalah lembu tu seekor, dia nak buat 2 bahagian anak lelaki, kemudian ada lagi 5 bahagian nak masukkan korban, boleh? Tak ada masalah. Jadi kita kena faham tentang kedudukan akikah dengan korban. Dan korban tadi juga kena faham kedudukan milik sempurna. Korban mesti individu itu sendiri. Akikah tanggungjawab mak bapak yang berkemampuan. Tapi korban tanggungjawab diri sendiri. Tapi kalau bapak dia nak buat korban untuk anak dia pun tak apa, tak ada masalah. Milik sempurna, mesti milik sempurna. Tak boleh kita atas nama sedekah. Kalau kita nak buat juga, kita namakan je saja sebagai sedekah. Baru nak sebut dah. Baik, dalam pandangan-pandangan para ulama, antaranya Ibnu Hajar,
Al-Sawbi mengatakan bahawa korban itu ada 3 bahagian. Pertama, 1/3 bahagian kepada orang yang memilikinya, orang yang nak korbankan. Kalau seekor kambing, maknanya dia ambil 1/2. Macam itulah, 1/3. Kita boleh buat mudah. Kita dah timbang semua. Daging-daging tu timbang adalah kambing 30 kilo. 10 kilo lah, dengan tulang-tulang ni 10 kilo. Kalau boleh kita timbang kurang sikit supaya kita dapat bagi bahagian terlebih pada yang lain. Jangan kita ambil bahagian kita lebih. 1/3 untuk orang yang mengorbankannya, kecuali kalau korban nazar, pemilik tidak boleh mengambil bahagiannya. Kalau dia kata tahun ni kalau aku dapat bini yang kedua, aku nak korban seekor lembu. Okey. Jadi dia tak boleh ambil bahagian korban itu sebab dia nazar. Tapi kalau dia kata kalau ada kelebihan tahun ni aku nak nak korbankan untuk ni, maka dia boleh ambil bahagian tu. Yang kedua, bahagian yang kedua ialah dipanggil bahagian orang yang disayangi oleh pemiliknya. Mana jiran-jiran dia, sahabat-sahabat dia, tak kira kaya ke miskin ke apa ke, orang yang dia sayang. Keliling kelalang dia lah. Dia nak bagi saudara dia dekat Kuala Lumpur. Tu dia, tu bahagian itu dia punya yang tadi bahagian untuk dia kat rumah. Dia nak makan ke, dia nak buat apa, nak golek ke, nak apa ke, letak dia lah. Yang ini bahagian yang dia nak beri di atas kasih sayang. Jiran-jiran dia, kaum kerabat dia, atau sahabat-sahabat dia. 1/3. Yang ni dia boleh masak. Dia boleh masak, nak raikan makan. Yang ketiga, 1/3 itulah untuk orang miskin saja. Ni kena ingat. Yang ni jarang kita buat. Kita main kupon kata hantar je semua. 1/3 milik orang miskin ni kita tak asingkan. Kita mesti buat pengasingan. Kalau kata dapat 100 kilo, 30 kilo kita beri kepada tuan punya korban. Kalau dia tak nak, lagi bagus. Kata aku ambil 10 kilo sudahlah, kata lebih tu kan. 30 kilo lagi milik dia nak beri pada orang disayang, dan lebih itu kepada fakir miskin. Jadi dia kena, sebab itulah korban tu dia kena buat sendiri, sebab dia kenal kepada orang yang mana nak beri, orang miskin. Kalau kita serah kepada orang lain, belum tentu orang lain ni tahu orang miskin. Tapi sebaik-baiknya kalau kita ada jawatan kuasa, kena pasti orang miskin dalam taman kita ni. Ada tak senarai orang miskin dalam taman kita? Ada, kita kena beri bahagian itu. Macam tu untung dari ustaz. Memang orang miskin ni untung. Tak boleh jadi orang miskin. Nak jadi orang miskin? Tak nak kan? Sebab itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang miskin. Sebab Allah Ta'ala tidak mencipta kemiskinan. Ingat, saya dah buat tazkirah dulu. Allah Ta'ala tidak mencipta kemiskinan. Fa'innahu huwa aghna wa akna. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencipta kekayaan dan kecukupan. Tidak mencipta kekayaan dan kemiskinan. Miskin siapa cipta? Kita cipta. Sebab itu kita kena selesaikan masalah orang miskin. Allah Ta'ala mencipta kecukupan. Hasil mahsul semua Allah Ta'ala dah bagi pada engkau. Kalau ada orang miskin, itu engkau lah punya hal, maka engkau kena wajib menyelesaikannya. Sebab itulah ada bahagian orang miskin. Selesai orang miskin. Kalau kebetulan orang miskin itu ada, katalah si A ni miskin, kita beri bahagian dia. Kemudian dia pula datang, dia jiran kita, tolong, dapat lagi satu bahagian. Dapat 2 lah, tak apalah. Dan memang dia punya apa? Bahagian.
Kecuali kalau dia miskin, duduk jauh-jauh, kita tak kenal dia, kita pun tak beri, itu tak apa, tapi hak dia dapat. Jadi keperluan ini perlu ingat, dan tidak ada lelong-melelong dalam perkara berkaitan dengan korban ini. Dulu ada setengah tempat dia nak malas tulang-tulang ni nak bagi-bagi, maka tulang-tulang ni dilelong sehingga keluar fatwa daripada Kerajaan Negeri Melaka. Ini berlaku dekat kawasan Melaka. Saya tak nak sebut kampung tu, tapi kampung tu dekat Kampung Den lah. Jadi dia dilelong. Ni daging katalah rusuk ni, tulang-tulang selangka ni. Dia dah bagi kerat-kerat. Okey, siapa nak lelong RM15. Kata RM20, RM30. Ambil RM30. Duit tu masuk tabung masjid. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tujuan korban itu ialah dengan kita menyerahkan daging tulangnya dan darahnya sekali, sebagai persaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mencari, itu nama korban, dia tidak mencari keuntungan. Adapun kata tak bolehlah kita ketuk tulang tu, nanti tulang seperti kita mesti ikut sendinya. Itu tak ada nas kata gitu. Kalau kita buat begitu, maka kita jadi ambil tulang makan, dah jadi macam karnival orang zaman batu. Tidak, Islam ni ada akhlak ni. Dulu ada pandangan kata tak boleh kita kentung-kentung tulang ni, tak baik, tak elok. Yang kena jaga tulang itu ialah tentang pembersihannya. Kita tak boleh daging korban dengan kekah ni, dia punya tulang-tulang ke sisa-sisanya kita buang-buang, sebab tulang ini makanan syaitan, apatah lagi anjing. Jadi sebab itu kita kena tanam dia. Kita tak nak daging-daging tian-tian, tak nak ambil daging pejal. Ni ingat saya harap sini tak adalah. Ada setengah tempat jawatankuasa pula menyerahkan siapa yang menyembelih, maka diberikan upah daging yang istimewa atau bahagian kepala itu kita serahkan kepada yang menyembelih. Tak boleh. Dalam korban tidak ada istilah upah mengupah. Kalaulah bahagian kepala tu boleh kita usahakan untuk kita bagikan kepada orang miskin ataupun kita masak. Tapi kalau katakanlah memang tak mampulah kita, tak ada kederat kita tak ada kemahiran untuk mengemaskan bahagian kepala ni, maka kita beri kepada yang menyembelih. Sebab menyembelih biasa dia tera, ambillah bahagian ni bagi pada kau. Itu tak apa. Tapi jangan kita buat mesyuarat bahagian kepala mesti bahagian penyembelih. Tak boleh. Nak beri upah pun kita beri upah di luar daripada duit korban itu. Dan kita minta lebih kepada orang yang punya korban. Katalah seorang RM600, mintalah kau RM10, RM20. Kita nak bagi upah orang yang menyembelih. Kan? Itu boleh. Ataupun pakai duit surau, duit masjid. Keluarkan daripada duit tabung surau masjid RM50 satu lembu. Kita nak upah kepada yang menyembelih. Itu boleh. Tapi kalau kita nak ambil duit daripada RM600 tu untuk kita beri upah kepada tu, tak boleh. Ataupun kita upah daripada bahagian ini batang pinang untuk penyembelih, tak boleh. Sebab dia tidak ada istilah upah dalam perkara yang berkaitan dengan korban ini. Jadi kena hati-hati supaya benda yang sunat muakkad ini dapat kita laksanakan dengan sempurna, dengan betul. Jangan kita pakai ikut-ikut orang. Kadang-kadang kita korban tapi gak ikut. Kemudian lembu tu nak dijaga sempurnanya supaya tidak berlaku cacat. Kadang-kadang orang dengki, malam nak korban, besok tu malam tu dia dah campaknya asid. Ini dulu berlaku, tapi sekarang ni tak adalah. Sebab orang tak ada piara lembu kerbau Dulu
letak aja, baling dengan asid, kadang ditetaknya belakang punggung ke bawah tu lembu itu. Jadi perkara ini akan mencacatkan kerbau lembu yang tak sempurna, maka dia tidak boleh digunakan untuk korban. Jadi kena berhati-hati. Kalau korban tu banyak, kita buat pembagian tu biarlah banyak, beri lebih. Kalau seorang 1,5 kilo pun tak apa, seorang 1,5 kilo. Kalau kata tahun ni ada 7 ekor lembu dan kita dah buat perkiraan akan banyak bahagian, okay, berilah lebih. Jangan orang kita ni kadang-kadang bila masa lembu tak ada ni, lembu tak ada ni, kau jangan tapi bila lembu tu dah sampai, dah lapar, dia punya tamak tu dah datang. Masa itulah kita akan lihat berbagai-bagai rupa wajah orang-orang. Jadi kita kena berhati. Yang penting ialah jawatankuasa kena amanah. Jawatankuasa kena berkaliber. Pastikan benda itu. Memang jawatankuasa, habis aku yang bekerja ni, tu dah sampai tak ikhlas. Saya, kalau tempat saya akan buat begini. Saya dah minta semua kemaskan, daging pejal asingkan dengan daging bahagian lembik-lembik tadi, kemudian tulang-tulang selangka, tulang-tulang yang tu asing-asingkan, kemudian bahagian dalaman pun asingkan. Jadi bila masa timbang, kita potong yang daging yang benyek-benyek tadi dengan yang pejal, baru kita timbang sama. Jadi dapat yang tulang-tulang tadi kita bungkus, masukkan selangka sikit, masukkan tulang-tulang punggung sikit, apa semua. Dan satu ni, yang ini tulang saya buatkan khas untuk pekerja, untuk amilin, untuk orang yang bekerja, jawatankuasa yang buat tu, itu bahagian tulang dia dapat. Keistimewaan kita beri pada dia. Bagi orang ramai dan orang yang bekerja tu, itulah daging-daging tu. Orang yang miskin tadi, daging. Sahabat-sahabat yang kita kasih tadi, jiran-jiran, daging. Apa tadi, untuk orang bekerja tadi, daging juga. Tapi tulang-tulang ni untuk amil, untuk orang yang bekerja. Amilin ni amil lah, orang petugas-petugas. Dan pastikan petugas-petugas ni orang yang bertugas betul-betul, bukannya orang yang dah siap datang tiba-tiba dia mengaku dia bertugas. Jadi saya sangat suka kalau tuan-tuan gunakan sistem kupon untuk petugas. Sistem kupon untuk petugas. Siapa yang datang bertugas bagi kupon atau bagi tag name, bagi t-shirt. Kalau dia adalah, saya dulu bagi t-shirt, wah ramai datang. Saya target 30 orang, datang 50. Lepas saya nak t-shirt, saya kata siapa datang ni nak t-shirt, saya tak bagi t-shirt. Siapa datang nak tolong melapar, dapat t-shirt. Itu ada kesing-kesing lagi. Kita buatlah satu sistem, kupon ke, name tag ke, beri. Siapa datang tu beri. Maknanya orang ni lah yang akan kita berikan dia bahagian tulang-tulang tadi. Kalau kita nak beri kupon kepada orang lain, beri kupon lain. Ini untuk orang yang bahagian 1/3 tadi, supaya kita rasa lebih adil. Kita tak mahu orang yang tak bekerja akan tumpang sama mendapat bahagian orang yang bekerja. Ini akan mengecilkan hati kepada orang yang bekerja. Orang yang tak bekerja memang ada bahagian dia. Dan pastikan yang datang itu bawa kupon itu satu keluarga satu. Jangan satu keluarga anak dia ada 7 datang. 7 datang, 7 ambil bahagian. Jadi tidak adil. Sebab tu sistem kupon ni sangat penting juga. Kalau zaman dulu mungkin tak ada kupon, tapi orang dulu dia beramanah. Budak-budak zaman kita kecil berani tak nak pergi ambil daging korban? Tak berani. Mana kita kecil-kecil tu pergi ambil korban? Mana ada? Tak ada. Tak berani kita terkesing-kesing. Duduk tengok dari jauh boleh. Nak pergi ambil daging korban tu kena ketuk dengan apa? Sebab yang ambil nanti ialah orang ketua rumah. Tapi kita sekarang tidak. Zaman dah berlalu. Sistem kena division supaya pembahagian itu lebih adil. Adil ini penting dalam pembahagian supaya tidak berlaku apa yang dikatakan pilih kasih.
kepada orang-orang yang tertentu. Lepas tu kita cakap ni semua orang angguk. Tapi besok dah sampai daging, semua geling. Geling pasal apa? Tak sangka aku jadi macam ni. Tuan-tuan ingat waktu nak ambil tu fikir bahagian kita. Jangan kita fikir apa, kalau orang nak sedekah kita tu tak apalah. Katalah kita dah buat bahagian ada lebih, maka jawatankuasa kata ini sedekah lebihan kepada orang yang bekerja. Tak apalah, kita buat begitu. Itu nampak lebih adil, lebih telus, dan orang lebih percaya. Tahun ni berapa ekor ni? Berapa ekor? Penduduk berapa? 1,000 orang. 1,008 ekor adalah 1,000 kilo. Ada 1,000 kilo. Tak dapat? Carilah lagi orang lain ramai korban. Mana yang ada kerja tarik kereta tu banyak dapat. Kan? Mana akan datang kena ada buat target. Macam tempat saya kat pantai tu 3 ekor cukup. Ini kalau sini 1,000 orang, mana target kita 10 ekor kita kata. Jadi mana kita kena usaha daripada awal. Nak buat cara macam mana? Nak buat cara kutu, main kutu. Satu orang 5 daripada kita ada 12 bulan. Satu bulan seorang RM70. Kan? Seorang RM60. Kita sistem tu dah buatlah. Tu mendapatkan korban muakkad. Kata nak cari korban wajib bagi orang yang ada sebab dia bernazar dengan orang yang betul-betul ada kemampuan, susah. Kita buat macam itulah. Tu cara kita nak berkorban. Saya harap boleh fahamlah. Ada apa pertanyaan? Ya? Dah jawablah soalan ni kan? Bahagian tadi. Salam. Macam mana? Ingat Amerika syarikat tadi. Syarikat. Bagi kat saya, betul lah. Jadi dia kata ini atas, dia bicara, dia kata awak perlukan buat korban. Selamatkan ini 10 orang. Jadi dia kata saya 10 orang, dia perlukan dana sikit lah untuk tugas tertentu. Boleh tak boleh bukan? Dia tak tepat. Dia tak tepat. Sebab syarikat itu, macam saya cakap tadi, syarikat itu kalau dia nak beri, pertama dia mesti pastikan anak-anak buah dalam syarikat itu sendiri yang dapat bahagian dia. Syarikat A dia nak beri 5 ekor lembu. Jadi syarikat tu ada berapa orang? Ya, kau 7 orang, 1 ekor lembu, kau 7 1 ekor lembu. Kemudian orang yang kendalikannya itu dia tidak boleh ambil dana daripada apa yang telah syarikat beri, sebab syarikatlah yang mempunyai dana yang cukup. Syarikat itu sendiri dah ada dana dia, sebab tu dia buat korban untuk anak-anak buah dia. Dan dia tidak boleh menyerahkan kepada satu orang dan orang itu pula mengambil bahagian 7 dengan meminta sedikit habuan daripada bahagian tadi. Itu tak tepat. Kalau kata dia nak buat macam kita menjual najis, haram hukum dia. Ini hukum kias balik hukum kias. Menjual najis hukumnya haram. Tapi kita ni banyak tai kambing, banyak tai lembu, tai ayam yang boleh digunakan untuk buat baja. Jadi macam mana kita nak halalkan kita punya perniagaan? Kita tidak boleh kata menjual najis. Kita kata mengambil upah untuk menjual baja. Tukar dia punya etiqad dia, niat dia. Begitu juga dengan ini. Kalau betul syarikat itu beri kepada orang kendalikan, maka untuk kata kalau bahagian yang 7 ni aku beri pada engkau dengan syarat engkau beri sedikit bahagian untuk mengambil upah menyelesaikan korban ini. Itu boleh.
Tapi tidaklah boleh kenakan satu upah yang sangat bahagian yang sangat besar. Setakat maksudnya RM50 satu kepala. Tapi bukan di atas sebab dia dapat korban itu. Kalau dia niat dengan sebab dia dapat korban itu, bahagian korban itu salah. Tapi kalau dia niat aku beri ini untuk menyelesaikan korban itu dibolehkan. Macam tadi tukar. Tapi tak boleh dia kata ini bahagian aku dapat bagi syarikat bagi aku, maka aku keluarkan sedekah aku RM500 atau RM300. Tak boleh. Satu lagi. Kadang-kadang parlimen bagilah. Parlimen bagi, amal bagian bagi surau ni. Surau punya kalau dibuat jadi urusan atas apa namanya ni? Kawasan surau hari ke surau. Jadi dia kata bercarikan 7 orang untuk buat korban. Jadi kita kalau pada itu rezeki itu buatlah cari anak sikit untuk kalau untuk upah buat apa namanya macam planting dan sebagainya. Macam saya cakap tadi lah. Boleh lah. Tapi kena tukar dia punya niat tadi. Tak boleh dia kata dia dapat bahagian tu daripada sumbangan parti ke sumbangan ahli parlimen. Sebab parti ahli parlimen dia dapat bahagian dari peruntukan parlimen dia. Bukan atas nama peribadi dia. Jadi dia nak beri, kalau nak beri kepada orang yang 7 ni, pastikan orang itu orang yang betul dapat keadilannya. Sebab kita tak mahu nanti kalau dia atas nama dia, atas nama YB itu seorang, boleh, tak timbul masalah. Tapi sebab dia nak beri sedekah kepada ni penduduk surau taman, kalau dia atas nama sedekah tu dia jadi sedekah, dia tak dikorban. Dia tak boleh jadi korban. Dia atas nama sedekah parlimen atau UMNO tadi, atau PAS ke parti bengong satu lagi ni. Kan? Tak boleh. Atas nama syarikat tak boleh, sebab tak boleh nak dia rojok al-aslu baratu zimmah. Asal nak dipertanggungjawabkan tu tak ada. Siapa nak bertanggungjawab? Tak ada. Parti siapa? Syarikat siapa? Dia tak ada. Jadi kena balik kepada asalnya, itu individu. Kalau dia dapat, individu tu dapat sedekah daripada parlimen itu, daripada parti itu, maka dia kena tentukan orang tu dengan jelas, dan orang itu tidak boleh membayar sesuatu kepada apa yang dia dapat. Kalau dia minta sedikit upah untuk beri kepada majlis korban itu, kemahnya, nak beli kapak, nak beli apa, itu dibolehkan. Kembali kepada asal tadi, iaitu najis tak boleh dijual, tapi boleh ambil upah. Tapi janganlah membebankan bagian atau masuk tabung, tak boleh. Dia mesti dihabiskan. Sebab niat itu korban itu. Niat itu niat satu je, korban kan. Tapi kalau dia niat sedekah, itu boleh simpan dalam tabung. Tapi korban tak boleh. Macam sama juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia mesti habiskan tahun ni. Dapat 10,000 fitrah, mesti habiskan tahun ni. Tak boleh kita tahun ni tak ada orang miskin lah, kita bawa pada tahun depan. Tak ada. Kalau tak ada tempat kita orang miskin, pergi hantar sebelah. Tak ada sebelah, hantar 2 belah, 3 belah, 4 belah. Begitu. Dia mesti dihabiskan. Dia tidak boleh disimpan. Itu fitrah. Zakat fitrah pada tahun itu dia mesti disempurnakan, sebab dia untuk menyelesaikan masalah orang miskin. Sama juga korban. Korban tahun tu saja. Dia tak ada boleh korban untuk tahun dah. Aku simpan untuk tahun depan. Tak boleh. Mesti selesai. Jadi sedekah. Jadi sedekah. Dia tak jadi korban. Tapi nak buat pada Adil Adha, tak apalah. Tapi nama sedekah lah. Nak buat macam mana? Jangan kita rasa alamak tak syok lah kan. Tapi nak buat, kita cuma dapat pahala sedekah pada Hari Raya Adil Adha. Itu je. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum risailil muslimina wal muslimat. Innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق الحلم والحلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم